أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي فيها. Nabi SAW bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya aku manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, dan sesungguhnya ilmu ini akan hilang dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut, dan timbulnya fitnah sehingga ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan yakni pusaka, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikan pembahagian tersebut. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin, Bukit Canggang, Banting, Selangor, Darul Ihsan, yang dimuliakan para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah timbangan amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Sekaligus dapat kita melunaskan tanggungjawab kita seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi SAW tentang belajar ilmu faraid serta ajarkan. Tuan-tuan malam ni datang bukan hanya tuan-tuan mengikut perintah Nabi SAW, bahkan saya juga termasuk, kerana perintah tentang ilmu faraid ini bukan hanya belajar, juga perintah mengajarkan. Jadi mudah-mudahan ilmu ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada kita, terutamanya berkait tentang harta yang mana kita akan ambil daripada pusaka, boleh jadi daripada orang tua kita, daripada sumber ataupun hukum yang halal, hukum yang telah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-46. Tuan-tuan yang ada kitab boleh lihat pada kitab masing-masing. Kitab Faham Faraid di Shopee ada jual RM30 sahaja harganya. Lebih kurang ada 300 lebih muka surat. Satu muka surat tak sampai 1 sen. Tetapi ilmunya cukup bermanfaat. Harta yang kecil tetapi menjadi harta pusaka. Ramai di kalangan masyarakat menganggap harta ini pusaka. Kita sebut pusaka. Sebenarnya kalau kata harta pusaka tak tepat. Yang tepatnya pusaka. Kerana tak semestinya pusaka itu hanya pada harta semata-mata. Saya bagi contoh.
Yang dikatakan pusaka, at-tirkah, bukan hanya semata-mata pada harta, tetapi hak. Seperti contoh khiyar majlis. Khiyar majlis ni, contoh seseorang itu dia melakukan urusan jual beli dengan kawannya dekat kedai mamak. Man, aku nak beli motor kau ni, Man. Bolehlah, aku jual lah. Berapa harga? RM2,000. RM2,000. Okey, aku transfer sekarang. Transfer. Okey, dah selesai. Okey, aku beli ya, aku jual. Masih lagi pada akad yang sama. Belum lagi berlaku perpisahan di antara penjual dan juga pembeli. Itu namanya khiyar majlis. Pembeli ini meninggal dunia, tengah seronok-seronok tengok bola Piala Asia. Sekarang dia tengah Piala Asia. Meninggal dunia kat kedai kopi. Jadi waris, dia ada hak untuk memilih sama ada meneruskan pembelian motosikal tadi ataupun tidak. Hak itu dinamakan pusaka. Contoh lain, seekor anjing yang dilatih. Si mati ni dia mempunyai kebun dan dia bela seekor anjing dan dilatih untuk menjaga kebunnya. Maka matilah si mati ini, pemilik harta ini, pemilik tanah dan juga anjing ini. Anjing ini tadi juga termasuk dalam pusaka. Bukan hanya pada harta. Apa contoh lain lagi? Najis binatang. Si mati ini ada kandang kambing, kandang reban ayam. Najisnya, kadang-kadang orang datang nak beli, kita bukan jual najis, haram, tak boleh jual najis. Tetapi kadang-kadang kita meletakkan harga bukan pada najis, tetapi upah orang nak bungkus. Upah orang nak skop, masukkan dalam guni, satu guni RM30. Contoh, dia bukan jual najis, tetapi dia jual khidmat untuk membungkus najis tadi. Haruslah. Kalau dia menjual najis, haram, tak boleh. Jadi najis ini tadi, kalau pemiliknya mati, orang lain tak boleh suka-suka ambil. Dia kena tanya juga. Ini juga hak bagi waris. Jadi tak hanya melibatkan tentang harta. Bila kata pusaka, ia adalah milik orang yang dah mati. Kita yang hidup, kita ada harta, kita tak panggil pusaka, belum lagi. Tunggu kita mati baru sebut pasal pusaka. Jadi pusaka tu bila mati baru timbul perkataan pusaka. Jadi bila kata pusaka, sekecil-kecil perkara juga termasuk dalam hukum faraid, tertakluk dengan hukum faraid. Semua harta si mati diambil kira, sama ada nilainya besar atau kecil, seperti tanah, rumah, kereta, wang tunai, perabot rumah, peti ais, pinggan mangkuk, jam tangan, cincin, telefon, baju, kasut, pen, hatta duit 5 sen dan lain-lain. Semuanya ini termasuk dalam pusaka dan tertakluk pada hukum faraid. Tak boleh suka-suka untuk kita nak tentukan ini kau punya, aku punya. Satu untuk kau, satu untuk aku, tak boleh macam tu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Selalu saya cakap benda yang sama supaya kita faham konsep tentang pusaka ini. Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Apa bukti? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita, inna sesungguhnya kita, lillah adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Kita, badan kita juga milik Allah, harta kita juga milik Allah. Semua, bukan hanya pemilik, bahkan Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan hanya tuan kepada alam, bahkan Tuhan kepada alam. Lebih aula lagi dia memiliki semua yang ada di dunia ini, termasuk al-alam ma siwa Allah, selain daripada Allah adalah kepunyaan Allah. Allah bagi pinjam dekat kita di dunia, kita guna untuk kebaikan, insya-Allah dapat pahala. Guna untuk keburukan, akan ditanya di akhirat nanti. Tidak berganjak kaki kita, melainkan ditanya 4 soalan. Salah satunya berkait tentang harta. Dari mana kita dapat, ke mana kita belanjakan. Itu bukti pinjaman, bukan milik kita sepenuhnya. Maka mati kita menjadi pusaka. Bila kata pusaka, kepada siapa harta tadi empunya, miliknya? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menganggap ini harta bapa aku masa dia hidup, jadi aku gunalah, aku punyalah, aku anak dia, aku waris. Kita menganggap begitu. Hakikatnya tidak. Hakikatnya semua harta peninggalan arwah tadi bukan milik siapa-siapa lagi, belum lagi. Milik siapa? Milik Allah. Maka Allah yang menentukan.
Daripada harta si mati ini, pusaka ini, waris wajib utamakan perkara-perkara yang wajib diutamakan sebelum faraid dulu. Apa dia? Pengurusan jenazah, hutang si mati kepada Allah, hutang kepada manusia, wasiat jika ada baki, barulah faraid. Ini kita kena faham betul-betul. Harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita, kita sebagai waris bukan terus menjadi milik kita, tak. Menjadi kewajipan kita untuk menguruskan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi SAW. Dan dalam bab faraid ini juga bukan kita suka-suka tentukan ayah banyak ni, mak banyak ni, tidak. Siapa yang tentukan? Pemilik harta. Siapa? Allah Ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-176. 3 ayat ini menjadi dalil untuk waris menentukan, membahagikan pusaka kepada setiap ahli waris yang berhak. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikan pewarisan pusaka kepada ahlinya, kata Nabi SAW. Adapun bakinya, ahli di sini bermaksud ahli fardu. Siapa dia ahli fardu di kalangan waris yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Yusikumullahu fi auladikum, bagi anak-anak, bapa, ibu, suami, isteri, anak perempuan seorang, anak perempuan 2 orang atau lebih, adik-beradik perempuan seorang, adik-beradik perempuan 2 orang atau lebih, adik-beradik seibu, lelaki dan perempuan. Ini dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran. Ketentuan Allah langsung dalam Al-Quran dan tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang pembahagian tu. Bila kata Allah kata walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta peninggalan suami isteri kamu sekiranya dia tidak meninggalkan anak. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Semua ijma', ittifaq ulama bahawasanya suami 1/2. Nak kata jelas, perintah ini, ketentuan ini jelas dan tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ini ahli fardu. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Maka bakinya berikan kepada ahlinya, keluarganya yang terdekat di kalangan lelaki, iaitu merujuk kepada ahli asabah. Ahli fardu terlebih dahulu, kemudian baru ahli asabah. Ahli asabah ni apa dia? Kita biasa faham yang dapat baki. Tak semestinya. Bila kata asabah, dia ada 3 keadaan dan dia ada 3 ciri. Keadaan pertama, dia boleh mewarisi keseluruhan harta pusaka si mati. Si mati ada anak lelaki seorang, itu je waris yang ada. Maka anak lelaki ini akan mendapat asabah binafsih, akan mewarisi keseluruhan harta bapanya. Yang kedua, keadaan yang kedua, bila mana ahli asabah ini mendapat baqi selepas ahli fardu. Kerana dalam konsep faraid mesti dahulukan ahli fardu dahulu. Siapa ahli fardu? Bapa, ibu, pasangan, anak perempuan jika ada. Tak ada anak lelaki, anak perempuan. Ada dua-dua, tak dapat ahli fardu, jadi ahli asabah. Asabah bil ghairi, dengan nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazil unsayan. Diperintahkan, ditentukan pewarisan bagi anak-anak kamu, yang mana bahagian lelaki 2 bahagian, bahagian perempuan 1 bahagian. Siapa yang tentukan ni? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Bila kita dah bahagikan, barulah menjadi milik kita sementara, pinjaman. Bukan milik mutlak. Bukan bila kita dapat, kita suka hati nak joli, pergi berjudi, beli arak, minum dan sebagainya. Na'udzubillah. Kerana semua itu akan dipertanggungjawabkan. Orang tanya, Ustaz, bila kewajipan pelaksanaan faraid ini berlaku? Kalau solat, kita faham masuk waktu sampai akhir waktu, itulah wajib solat. Cuma bila awal waktu, sunat azan saja, sunat lebih afdal kita solat terus dan solat berjemaah di masjid, di surau, itu lebih afdal. Tetapi bukan wajib. Kerana waktu wajib tu bila contoh kita tertidur, tidur pukul 12.30, bangun pukul 4.20, 4.30 azan asar, dan 10 minit yang ada baki itu masa yang kita ada untuk berwuduk, masa yang kita ada untuk solat zuhur 4 rakaat. Waktu itu menjadi wajib. Ketika itu hukum solat ketika itu adalah wajib. Kerana kita tak ada waktu yang lain lagi dah. Kalau kita solat di luar waktu, haram, sengaja. Melainkan kalau kita tertidur sampai azan asar.
Jadi 10 minit itu kalau kita melakukan perkara-perkara yang lain menjadi haram. Contoh, kita bangun-bangun pukul 4.20, 4.30 azan asar ni. 10 minit lagi tinggal ni, aku makan dululah. Tadi pukul 12 tidur, tak makan lagi, lapar. Pergi dapur makan nasi dulu. Ketika itu hukum makan nasi haram. Kerana meninggalkan yang wajib, iaitu sembahyang tadi. Waktu yang ada dah singkat. Nak ambil uduk lagi, nak solat lagi. Jadi puasa pun begitu juga. Masuk bulan Ramadan barulah wajibnya puasa, bukan hari-hari 365 setahun, tak. Tetapi ada waktu-waktunya. Haji pun begitu juga, ada masanya, ada tempatnya, ada syaratnya. Tetapi pelaksanaan faraid ni bila, Ustaz? Orang tanya. Bila pelaksanaan faraid? Hukum pelaksanaan wajib, tetapi bila? Bila mana waris menggunakan harta si mati. Bila mana waris menggunakan pusaka si mati. Andai misal kata si mati ada harta, dalam tempoh 5 tahun waris tak menggunakan harta si mati, harta pusakanya, maka pada ketika itu belum lagi pelaksanaan faraid. Tetapi kebiasaan kita, kebiasaan masyarakat kita, pagi mati, petang dah guna dah. Jangankan petang, tengah hari dah guna dah. Petang tu dah cucuk duit kat ATM dah. Tahu nombor PIN, cucuk siap-siap keluarkan. Kalau boleh 10,000, 10,000 lah je keluarkan semua, maksimum. Tertakluk atau tidak dengan hukum faraid? Ya, kerana kita menggunakan pusaka si mati. Milik siapa duit tu? Milik Allah. Kita ambil suka-suka. Ini kalau kita nampak dari segi wang ringgit. Dari segi barang yang kita nyatakan tadi dalam buku, hatta 5 sen pen juga tertakluk pada hukum faraid. Mati pagi, pinggan mangkuk mak dekat almari penuh, pinggan-pinggan yang mahal-mahal. Sehari nampak ada lagi cukup. Kita, sikap kita ni suka bertangguh-tangguh. Nak tentukan faraid, nanti dulu, nanti apa orang kata. Kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta si mati. Tetapi dalam Islam dia anjurkan segera. Kerana kalau misal kata kita menggunakan harta si mati pada ketika itu, dah wajib pelaksanaan faraid. Mati, kemudian sehari, 2 hari, tak apalah kita bincang nanti bulan depan. Tunggu semua dah reda. Bulan depan tengok-tengok dalam almari hilang dah. Semua berkaki dah, pinggan mangkuk arwah mak. Belum lagi cerita tentang barang kemasnya, gelangnya, rantainya, cincinnya. Masa mati malam tu ada lagi cukup dalam peti besi. Bila nak simbang, nak tentukan lagi sebulan, tengok-tengok ada yang hilang. Tinggal satu bentuk cincin je. Yang lain semua berkaki. Tertakluk atau tidak dengan hukum faraid? Ya, tertakluk. Kerana dah digunakan harta si mati, harta pusaka si mati tadi. Haram mengambilnya, tidak kira nilainya besar atau kecil, tanpa mendapat keizinan seluruh ahli waris yang berhak terhadap harta pusaka tersebut. Jangan main-main. Walaupun kita menganggap ini harta bapa aku mati, aku sebagai waris aku boleh guna. Tak. Haram pada ketika itu bukan lagi milik bapa kita, milik Allah. Kita kena laksanakan kewajipan kita sebagai waris terhadap harta pusaka bapa kita. Apa nak kena buat? Sekian, barulah faraid. Tentukan mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu faraid dinamakan sebagai takharuj, iaitu melepaskan hak faraid. Takharuj daripada perkataan kharaja, keluar. Maka kena ada masuk, baru ada perbuatan keluar. Kita nak kata saya baru keluar dari masjid, mesti kita kena masuk dulu. Itu perbuatan keluar mesti didahulukan dengan masuk. Begitu juga dalam kaedah faraid. Nak takharuj, keluar daripada kaedah faraid, boleh dengan syarat masuk dulu faraid. Masuk faraid maksudnya apa? Tentukan dahulu bahagian ahli waris. Andai misal kata semua sepakat selepas ditentukan bahagian kakak banyak ni, bahagian abang banyak ni, bahagian adik, bahagian saya banyak ni, banyak ni. Kakak dapat sikit kerana perintah Allah, perempuan satu bahagian, lelaki 2 bahagian. Okey, kita dah bincangkan pembahagian mengikut faraid. Sekarang saya cadangkan kita bahagi sama rata. Boleh ke tidak? Boleh. Dan ada beberapa syarat yang lain. Syarat utamanya kena masuk dahulu faraid. Kena bincang dan tentukan bahagian kepada ahli waris mengikut ketentuan faraid terlebih dahulu.
Topik ini akan dikupas dalam bahagian pengiraan nanti. Keizinan daripada ahli waris itu memerlukan beberapa syarat, iaitu dalam bab takharus nanti kita akan jumpa pada muka surat 262 nanti. Tajuk yang lebih panjang lebar berkenaan tentang takharus. Cuma secara ringkas, yang dikatakan takharus iaitu seseorang waris melepaskan haknya. Sama ada dia melepaskan sebahagian atau dia melepaskan semuanya. Sama ada dia melepaskan itu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Saya bagi contoh. Si mati ada 2 orang anak lelaki dan dia ada 2 ekar tanah. 1 ekar dekat kampung A, 1 ekar dekat kampung B. Dan nilai tanah sama. 200,000, 200,000 contoh. Murah dah tu 200,000. Kalau dekat Bukit Canggang 1 ekar silat-silat mau juta dah harganya. Contohlah 200,000, 200,000 harganya. Dan keluasannya pun sama, 1 ekar tepat. Maka kalau mengikut faraid, tanah A dekat kampung A 1/2 milik abang, 1/2 milik adik. Tanah B 1/2 milik abang, 1/2 milik adik. Jangankan tanah, telefon ni pun, telefon arwah ayah contoh. Waris cuma ada 2 orang anak lelaki. Dekat telefon ini ada 1/2 bahagian abang, 1/2 bahagian adik. Macam nak patahkan 2 ke? Tak. Maksudnya apa? Hak abang ada dekat sini, hak adik ada dekat sini. Pen arwah, hak abang ada 1/2, hak adik ada 1/2. Semua harta pusaka ada hak setiap ahli waris. Kita cerita tadi 2 orang waris. Maka tanah tadi, tanah A sepatutnya 1/2 abang, 1/2 adik. Adik ni cakap dengan abang, bang, tanah yang A ni letak nama abang seorang je. Tak harus ke tidak? Tak harus. Dia melepaskan haknya. Adakah dengan imbuhan ataupun tidak? Biasanya dengan imbuhan lah. Kalau abang nak letak nama abang seorang, bayarlah kat saya. Ataupun tanah yang dekat kampung B letak nama saya seorang pula. Masing-masing dah tahu ni, 1/2 bahagian abang, 1/2 bahagian saya. Yang ini letak nama abang seorang 1 ekar, yang ini letak nama saya seorang 1 ekar. Abang setuju. Ini namanya taharus, melepaskan hak sebahagian dengan imbuhan. Atau kata adik, bang, tak apalah bang, tanah A, tanah B ni abang ambil semua. Saya dah ada tanah lain, alhamdulillah. Saya ada rezeki yang banyak sebelum ni. Tak apalah, abang pun bukan orang yang senang, anak ramai, untuk abang dan keluarga abang. Alhamdulillah, itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Selepas ditentukan faraid, maknanya dia harus melepaskan haknya keseluruhan tanpa imbuhan. Abang ambil lah, tak apalah. Ini yang terbaik. Tapi nak jumpa orang macam ni susah. Nak jumpa yang macam ni susah. Jangankan hak dia mengikut faraid, hak orang lain pun kalau boleh dia nak masuk poket dia. Ini kisah benar. Sahabat saya dalam ahli pertubuhan doa faraid Malaysia, kami ada dalam satu pertubuhan doa faraid, pertubuhan doa faraid Malaysia. Setakat ini ahli tidak sampai 50 orang satu Malaysia. Ada seorang ni ahli, dia cerita, ini kisah benar. Satu tempat, bila mana tanah milik ayah, masih nama ayah, semasa hidup ayah ini, dia dah wakafkan sebahagian tanah tu untuk pembinaan surau. Dan surau itu pun dah dibina dan digunakan oleh jemaah untuk solat fardu, untuk aktiviti kuliah dan sebagainya. Mati ayah ni kisah benar. Baru je, tak sampai kurang sebulan, sahabat saya cerita. Dan dia sedang uruskan kes ini. Mati ayah ni, anak ini, dia merasakan itu hak dia. Sebab masih lagi nama tanah tadi nama ayahnya. Jadi saya ada hak untuk menuntut dari pusaka kecil. Jabat pusaka kecil, dia boleh tuntut dari segi undang-undang, dia boleh menang. Bahkan dia tuntut dan dia menang. Dia tuntut dan dia menang. Dan surau yang pada asalnya arwah ayahnya dah wakafkan dan digunakan oleh jemaah, dia renovate jadi rumah dia. Tuan-tuan, jangan main-main. Roboh nampak lagi okey lagi. Roboh bina baru rumah dia. Dia tak direnovate buat rumah dia. Ini kisah benar. Dalam bab harta ni, kita jangankan na'udzubillah, minta dijauhkan.
minta dijauhkan. Kita yang hidup tentang pengurusan pusaka, bukan hanya melibatkan waris bila mak ayah kita mati baru kita nak cakna tentang pusaka, tetapi waktu kita hidup lagi kita dah kena cakna, ambil peduli tentang pusaka. Bagaimana? Ni saya nak tunjukkan dengan tuan-tuan. Ni kebetulan saya bawa beg ni, benda ni dalam beg. Ini fail faraid peribadi saya. Kita kena sedakan dalam fail ini kena ada salah satunya salinan kad pengenalan setiap waris yang berhak mendapat pusaka. Kita kena tahulah kalau aku mati siapa waris aku. Mak ada lagi, ayah ada lagi, isteri seorang, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Cukup 5 waris ini, waris-waris yang lain akan jadi mahjub, terhalang. Jadi salinan kad pengenalan setiap waris ni masukkan sekali. Contoh, ini yang saya buat. Di salinan IC saya, ayah, mak, isteri, anak-anak semua. Kemudian surat beranak kena masukkan juga. Surat beranak anak-anak, surat beranak kita untuk membuktikan hubungan kita dengan ayah, hubungan kita dengan mak. Apa bukti? Surat beranak kita. Dalam tu ada nama ayah, nama ibu. Apa bukti anak kita sebagai waris? Ada surat beranak dia. Dekat surat beranak ada nama kita sebagai ayah. Apa bukti isteri kita sebagai waris? Ada surat nikah. Masukkan juga. Ini antara perkara pertama. Yang kedua, salinan dokumen harta seperti salinan geran tanah rumah. Masukkan. Kalau ada 10 ekar tanah, tempat yang berbeza, masukkan setiap satu salinannya. Kemudian kalau misalnya kata ada perkara-perkara yang berbangkit, contoh rumah ni, tanah ni nama kita, kemudian dikongsi dengan abang, bayar ke bank, nyatakan supaya mudah waris kita nanti untuk buat urusan. Kalau dia tak tahu, nama-nama kita seorang akan jadi milik waris kita sepenuhnya. Jadi kena catat, benda-benda ni semua kewajipan kita. Kalau waris cakna benda ni, alhamdulillah. Kalau waris tak cakna benda ni, na'udzubillah, berlaku pergaduhan, berlaku pertelingkahan. Saya nak cerita nanti. Baru-baru ni berlaku, nanti saya cerita. Salinan geran kenderaan, kereta, motor dan sebagainya, salinan buku bank, kemudian KWSP, tabung haji, masukkan semua dalam ni. Salinan dokumen harta yang berkenaan, kalau ada takaful, masukkan sekali. Kemudian salinan rekod hutang-hutang, masukkan sekali. Kemudian kalau misalnya kata ada wasiat, ini wasiat saya buat dengan MAIS. Saya pun lantik MAIS sebagai pentadbir kerana risau waris saya ni agak-agak boleh ke tidak uruskan. Jadi saya sendiri pun melantik MAIS sebagai pentadbir. Kemudian struktur faraid peribadi, yang ni penting. Ini yang saya punya. Ayah, mak, isteri, anak lelaki 5 orang, anak perempuan seorang. Berapa bahagian mereka setiap seorang? Dah cukup. Mati saya, benda ni akan menjadi rujukan kepada ahli waris saya. Dan mudah ke tidak untuk mereka nak uruskan? Mudah. Silap-silap 1 hari pun dah selesai. Tak perlu nak kumpulkan lagi dah. Cari file-file ayah, file-file geran tanah, kita kumpulkan. Sebab nak buat tuntutan tu, nak daftar filing dekat pejabat pusaka kecil tu, kena kumpulkan semua aset kita. Aset alihnya, harta alih dengan harta tak alih, geran tanah, geran rumah, geran kenderaan, kena masukkan sekali. Kalau benda ni dah ada, mudah ke tidak kepada waris? Sangat mudah. Ni tanggungjawab kita semasa kita hidup. Jangan tunggu kita mati, waris terkapai-kapai nak uruskan. Tak sampai sebulan juga, ini nak cerita tentang pergaduhan dan salah faham di kalangan waris. Seorang ni dia ada telefon saya, "Ustaz, saya nak jumpa Ustaz malam ni." Saya kata, "Malam ni saya ada kuliah di Batu Laut." "Tak apa, lepas habis kuliah kita jumpa." Kita jumpa di mana? Di Medan Selera Batu Laut. Okey, tak apalah. Dalam pukul 9.30 jumpa. Tengok ramai orang, kita pindah kat kedai lain, kedai Tom Yam. Sebab ramai orang malu nak cerita. Kan kita cerita-cerita orang tengok dia. Sampai-sampai dia dengan isteri dia. Sampai salam apa semua, dia cakap, "Ustaz, saya nak minta izin nak rakam, boleh ya isteri saya rakam supaya benda ni akan jadi makluman kepada waris-waris yang lain." Isu dia tuan-tuan, isu dia adalah, sebelum tu saya tanya dia, "Cik daripada mana?" "Dari mana?" Dia kata, "Dari Puchong." "Puchong sampai Batu Laut?" "Ya." "Jauh tu." Saya cakap, "Berapa jam tu?" "Sejam lebih, dekat 2 jam lah," katanya. "Kenapa cari saya?" "Carilah orang lain yang dekat-dekat. Saya jumpa Ustaz dekat Facebook, ada nombor telefon, saya telefon." Kita apalah benda tu. Bila dah jumpa, dia kata isunya begini.
tanah milik arwah atuknya. Arwah atuknya ada sebidang tanah. Kemudian meninggal dunia atuk ini. Jadi adalah waris. Saya buat carta supaya nampak gambaran. Okay, ini atuknya. Atuknya ni mati, meninggal dunia. Jadi isteri dah tak ada. Ada cuma anak-anak. Kalau tak silap saya, ada dalam 5 orang. 3 lelaki dan juga 2 perempuan. Yang perempuan saya buat bulat. Perempuan ni mak kepada orang yang tanya dengan saya. Kita anggaplah namanya Ros. Pakcik ni namanya Ali, Abu, Hasan, Murni, pakciknya lagi seorang. Jadi Ros ni ada anak. Ada dalam 4 orang tak silap adik-beradik, termasuk yang lelaki yang bertanya dengan saya. Contohlah namanya Sidik. Saya tak nama Sidik. Sidik ni datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, tanah atuk ni kalau ikutkan dapat kepada mak saya. Atuk ni mati pada tahun 2010. Lama ke tidak? Lama dah, hampir 14 tahun. Maknya mati pada tahun 2020. Lepas Ros ni mati. Bermakna Ros ni adakah waris atuknya ataupun tidak? Ya. Kerana atuk mati dulu. Cuma tak diuruskan segera. Selepas 10 tahun baru nak diuruskan oleh waris. Bila dah berlaku kematian berlapis, Ros ni mati, anak kepada atuk ni, iaitu mak kepada Sidik yang bertanya dengan saya. Jadi tanah atuk ni kalau ikutkan mak saya ada bahagian, arwah mak saya ada bahagian. Tetapi semasa hidup arwah mak ni, dia ada cakap dengan pakcik-pakcik saya dan juga makcik saya. Siapa? Adik-beradik maknya lah. Ali, Abu, Hasan, Murni. Dia ada cakap, bahagian tanah aku korang ambil lah, aku tak nak. Ini dikira sebagai apa? Sebagai hibah, pemberian kasih sayang daripada Ros kepada adik-beradiknya. Kemudian masih belum diuruskan, sehinggalah Ros ini meninggal dunia, mak kepada Sidik. Bila dah meninggal dunia, baru nak diuruskan. Bila nak diuruskan, Sidik dan juga adik-beradiknya yang lain juga termasuk sebagai waris. Dia kematian berlapis. Tuan-tuan, ini geran tanah. Ini geran tanah atas nama Ahmad contoh. Mati Ahmad pada tahun 2010. Kalau kita uruskan sebulan selepas itu, anggarkanlah ada 8 orang waris. Ada isteri Ahmad, ada 4 orang lelaki, anak, dan juga 4 orang anak perempuan. Semuanya 9 orang waris contoh. Pergi juga pejabat pusaka, daftar dan sebagainya, dapat geran baru atas 9 nama ni tadi. Itu kalau kita uruskan segera, cepat. Tetapi lepas 10 tahun berlaku kematian berlapis, maka geran ini bila kita nak uruskan, nak daftarkan di pejabat pusaka, kita tak boleh masukkan nama orang yang mati. Tak boleh masukkan nama Ros, kerana Ros mati pada tahun 2020. Kita nak uruskan pada tahun 2023 ni. 2023 nak masukkan nama Ros tak boleh, sebab Ros dah mati. Siapa pula waris Ros? Jadi termasuklah Sidik dan juga adik-beradiknya. Jadi Sidik ni cakap dengan saya, Ustaz, saya tanya dengan kawan-kawan saya bahagian undang-undang. Betul lah, dia tanya dengan bahagian undang-undang di pejabat tanah dan sebagainya yang menguruskan, adakah saya ada hak ataupun tidak tentang tanah atuk saya. Majoriti kawan-kawan dia kata memang ada hak. Dan kalau dia tuntut di mahkamah, dia boleh menang, kerana dia termasuk sebagai waris. Jadi malam ni saya nak jumpa Ustaz, saya nak tanya tentang hukum pula, dia kata. Bila saya dengar cerita ni, saya kata alhamdulillah, senang kerja saya. Sebabnya tak perlu nak buat kira-kira. Kalau misal kata dia sebagai waris, kita kena buat kira-kira berapa bahagian Sidik, adik-beradiknya pula, pakciknya berapa, makciknya berapa. Tapi bila tahu cerita ni, senang saja saya jawab, harta tadi milik bahagian maknya Ros ini bukan lagi pusaka kepada Ros, kerana dah dihibahkan kepada adik-beradik lain.
Tapi ustaz, kalau saya mohon, saya tuntut, saya boleh dapat. Ya, undang-undang kita boleh. Sama juga kes tanah yang dah diwakafkan tadi, surau dah pun dah dibina, direnovate jadi rumah dia. Na'udzubillah min zalik. Tetapi makan harta batil. Kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bi. Tiap-tiap daging yang masuk dalam badan kita dari sumber yang haram, fannaru aula bi, maka nerakalah tempat utamanya. Na'udzubillah min zalik. Walaupun sekecil-kecil perkara, sekecil-kecil harta, hanya sekadar satu batang kayu sugi, kita ambil hak orang, masuk poket kita, makan harta batil, fannaru aula bih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila saya kata encik boleh tuntut dekat pejabat pusaka, tetapi bukan lagi menjadi hak dari sudut hukum. Bila dia dengar macam tu, alhamdulillah ustaz, 3 tahun perkara ni belum selesai, kerana saya rasa saya ada hak. Adik-beradik yang lain ni semua dah isi satu borang. Dia ada satu borang khusus untuk melepaskan hak, beri kepada pakcik-pakciknya tadi, Ali, Abu, Hasan, Murni. Kerana bahagian ros tadi dah diberikan semasa hidupnya. Jadi adik-adiknya yang lain ni semua dah isi borang, tinggal dia saja. Jadi tersangkut 3 tahun tu, tersangkut lepas kematian maknya, sebab dia tak sign lagi borang tu. Alhamdulillah ustaz, terima kasih, saya dapat jawapan yang puas pada malam ni. Sampai dia di Puchong, di WhatsApp saya screenshot, dia kata dia dah serahkan bahagian dia, dah sign borang tu, dah bagi kepada pakciknya. 3 tahun tuan-tuan. Perbalahan di kalangan anak saudara dan juga pakcik. Ini yang Nabi SAW risaukan, akan berlaku pergaduhan, perselisihan di kalangan dua orang saudara. Sebut tentang pusaka ni, kita tak gaduh dengan jiran. Sebab jiran tak ada hak dengan pusaka ayah kita. Tetapi bila kata pusaka, gaduh dengan siapa? Gaduh dengan darah daging kita. Darah daging kita, adik-beradik kita bergaduh, anak saudara, pakcik pun boleh bergaduh, ayah dengan mak pun boleh bergaduh, mak dengan anak boleh bergaduh, ayah dengan mak dengan anak pun boleh bergaduh. Ayah mati, ayah ada harta. Anak ni bila dengar kuliah kata kena buat segera, dia nak buat segera. Cakap dengan mak, esok insya-Allah abang ingat nak pergi uruskan pusaka arwah ayah. Kata mak. Mak kan hidup lagi. Dah berlaku perbalahan. Mak mati pun begitu juga, nak uruskan cepat. Baru nak cakap dengan ayah, ayah pula bekas pencen askar. Pencen askar ayah, kau nak sangat aku mati. Ini bahasa-bahasa yang biasa kita dengar. Kadang-kadang dalam filem-filem, dalam drama-drama, realiti pun banyak berlaku. Dan ini yang menjadi punca, antara punca harta umat Islam yang dikatakan beku, hampir 90 bilion di Malaysia. 90 bilion tuan-tuan, bukan sikit. Kalau susun duit RM1 tu daripada Perlis sampai Johor, rasanya ada baki lagi. 90 bilion. Sebab mindset kita tunggu nanti, tangguh. Akhirnya berlaku kematian berlapis. Tanah Ahmad tadi, sambung balik yang tadi. Sepatutnya 8 orang waris kalau diselesaikan segera. Tetapi tangguh setahun, 2 tahun, 3 tahun berlaku kematian. Akhirnya daripada asal 8 nama sebagai waris menjadi 20 nama. Sebab bertangguh. Sebab macam ni, kes yang sama juga macam ni. Sepatutnya cuma ada 2, 4, 5 orang waris saja, anak-anak saja, cucu tak masuk lagi. Tetapi sebab ada kematian anak, maka cucu akan mewarisi bahagian anak ini. Cuba bayangkan Siddiq pula mati, dan anak-anak Siddiq ada 10 orang, maka ke-10 ini juga akan termasuk dalam pusaka arwah datuknya. Bukan datuk lagi dah, sebagai moyang. Sebab diuruskan lambat. Elok ada 5 waris, akhirnya menjadi 50 waris. Tuan-tuan ingat senang ke nak kumpulkan 50 orang? Nak sepakat semua orang ingat senang ke? Kadang minta salinan IC pun tak nak bagi. Dia ingat kita scammer ke apa. Takut nak bagi salinan IC. Sedangkan kita nak uruskan ni, kita nak uruskan perunding-perunding harta pusaka ni, nak uruskan, minta kerjasama daripada semua waris, bagi kerjasama. Tak payah nak pergi sana isi borang di DA pun tak apa, janji setuju sekian, pembagian sekian, nanti tunggu geran baru saja. Itu pun tak nak bagi kerja sama. Orang macam ni
haram hukumnya. Kerana apa? Menyusahkan waris-waris yang lain. Dan kerana dia tertangguh perkara yang dituntut dalam agama untuk disegerakan. Bayangkan kalau di kalangan waris ada yang ibu tunggal, ada yang anak yatim, yang nak perlukan harta bapanya segera, tetapi disebabkan orang ini tak nak bagi kerjasama, haram hukum dia melewat-lewatkan sehingga waris-waris yang lain teraniaya. Sanggup terpaksa hutang dengan alung, harta ada tetapi tak diuruskan, tak nak kerjasama di kalangan waris-waris yang lain. Na'udzubillah min zalik. Cerita tentang pusaka ni tuan-tuan cukup banyak isu. Ustaz Abu Usamah orang Terengganu, dan dia salah satu antara ahli jawatan kuasa Jabatan Mufti. Dia bukan ahli jawatan kuasa lah, tetapi azan ke teruskan? Azan dulu. Kita berhenti azan kejap, kemudian kita sambung sedikit lagi pasal itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala innaka la tukhliful mi'ad. Disambung sedikit boleh ya, dalam 5 ke 10 minit. Jadi Ustaz Abu Usamah, tuan-tuan boleh lihat di Facebook, type Ustaz Abu Usamah, ada dia, dan dia antara asatizah, tuan guru yang banyak memberikan ceramah-ceramah berkenaan tentang faraid, terutama di negeri Kelantan, Terengganu. Dan dia antara salah seorang daripada ahli yang menjawab soalan-soalan oleh umat kepada pihak Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Dan dia kata antara soalan-soalan yang kerap orang tanya adalah berkait tentang faraid. Kita nampak macam tak ada apa-apa berlaku di kalangan jiran kita, keluarga kita, tetapi hakikatnya soalan yang terbanyak ditanya, isu yang terbanyak ditanya kepada jabatan-jabatan mufti ini berkait tentang pusaka. Syekh Syed Saltud Mesir, salah seorang ahli jawatan kuasa Darul Ifta, jabatan mufti satu Mesir. Kalau kita jabatan mufti negeri ini satu Mesir. Dia salah seorang daripada ahli jawatan kuasa, pun berkata benda yang sama. Antara soalan-soalan yang paling banyak ditanya di kalangan umat adalah berkait tentang faraid, berkait tentang pusaka. Jadi isu ni isu global. Isu ni sebenarnya isu yang besar, cuma kadang-kadang kita tak cerita dengan kawan-kawan, tak cerita dengan sahabat kita dekat kedai makan, sebab boleh jadi dia akan membuka pekung di kalangan keluarga kita, dia akan mengaibkan orang lain dan sebagainya. Kenapa berlaku begini? Kerana kurang fahamnya masyarakat tentang ilmu faraid. Sebelum saya masuk kuliah faraid berkitab dekat masjid ini, sebelum ni ada ke tidak pengajian faraid berkitab? Orang lama lah sejak masjid ini ditubuhkan, ada ke tidak? Tak ada. Dan banyak kadang-kadang masjid surau saya pergi, kadang singgah sembahyang, tengok dekat papan kenyataan, iklan kuliah, jadual kuliah, tengok fiqh, tafsir, hadis. Nak jumpa faraid tu, saya rasa kalau 30 surau masjid pergi, satu pun belum tentu jumpa. Sebab inilah mentaliti masyarakat kita, benda ni, ilmu ni satu ilmu yang kita rasa macam aib kita nak cerita. Yang persepsi-persepsi tu kubur merah lagi sibuk cerita. Sebut je tentang pusaka, kita anggap macam orang ni gila harta. Sebut tentang pusaka, yang ni tak kenang budi. Sebut tentang harta pusaka, yang ni tamak dan sebagainya. Dan akhirnya akan menjadi masalah-masalah fitnah yang Nabi SAW katakan dalam hadis yang saya bacakan di awal tadi, berlakunya fitnah-fitnah daripada ahli waris di kalangan sesama mereka, disebabkan tidak ada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi berkata, Nabi bersabda, wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahawasanya ilmu faraid ini antara ilmu yang dilupakan, dan dia antara yang terawal yang akan dicabut di kalangan umatku. Jadi tak mustahil kenapa di kalangan kita banyak yang tak tahu tentang faraid. Hadis yang sama, Nabi perintah supaya belajar Quran dan ajarkan, belajar faraid dan ajarkan. Hadis yang sama, satu matan yang sama. Dalam matan yang sama, tuntutan supaya belajar Quran dan ajarkan, tuntutan supaya belajar faraid dan ajarkan. Hari ini kalau tanya dengan anak-anak kita tentang Quran, alhamdulillah semua boleh baca.
Yang tadika pun silap-silap boleh baca, hafaz lagi surah-surah yang panjang. Hari ini kalau kita tanya orang yang dewasa, yang umur mungkin 30-an, 40-an tentang faraid, kalau 100 orang kita tanya tentang hukum faraid, belum tentu lagi ada yang boleh menjawab. Perintah yang sama, wahwa yunsa, kata Nabi, yang ini ilmu yang akan dilupakan. Astaghfirullahalazim. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah yang akan datang kita akan sambung pada hari Jumaat nanti. Kalau tak ada aral melintang, diizinkan, InsyaAllah saya akan masuk pada hari Jumaat. Kita akan sambung sedikit perbahasan berkait tentang perihal harta pusaka yang sedikit pun tertakluk pada hukum faraid. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Terima kasih di atas segala perhatian tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.